Tanpa prejudis, itulah Spotlight sekali lagi menemui anda. Tapi terima kasih saya nak ucapkan kepada anda semua pelayar-pelayar Facebook Finas Malaysia. Terima kasih banyak-banyak kerana hari ini masih lagi bersama kita dalam Spotlight. Anda tahu apa yang perlu anda lakukan. Kena like, komen dan juga share supaya ramai lagi pelayar-pelayar Facebook dekat luar sana yang tak follow Finas, dapatlah sedikit intipati. Lepas tu suruh diorang follow Finas Malaysia. Dan kepada orang-orang Sarawak, terima kasih kerana sekali lagi bersama kita dalam Spotlight. Dan tentunya medium Spotlight ini kita gunakan untuk menjadi perantara di antara anda semua penonton di rumah dan juga mereka-mereka yang terlibat secara langsung dan juga tidak langsung dalam industri kreatif. Dan hari ini kita nak bincangkan tentang satu topik yang sekarang ini mendapat sambutan. Animasi Malaysia dan juga globalisasinya, di mana animasi ini merupakan antara penyumbang terbesarlah dalam industri perfilman di negara kita, bukan sahaja untuk golongan dewasa tetapi juga kanak-kanak yang ajak mak bapak pergi tengok animasi. Itu yang kita akan bincangkan hari ini. Tapi sebelum tu, seperti biasa, jom kita tengok teaser ni. Industri animasi Malaysia mencatat nilai kira-kira RM162 bilion pada 2018 seraya memungkinkan negara ini muncul sebagai hub animasi baru di rantau ini menerusi lebih 100 studionya yang menghasilkan lebih 64 karya asli yang diedar ke 120 negara setakat ini. Sama ada semasa kartunis terkenal Datuk Lat memutuskan untuk menganimasikan karakter kartunnya seperti Kampung Boy pada lewat 90-an atau Pelaburan menghasilkan karya sejarah seperti Saladin yang diinspirasi oleh ketokohan pemimpin Islam Salah al-Din Yusuf Ibni Ayub, keunikan penceritaan dilihat sebagai kekuatan animasi tempatan. Kelainan terutama penceritaan dan konsepnya yang asli selain berjiwa Asia Tenggara menjadikan animasi tempatan berbeza daripada apa yang dihidangkan dalam pasaran Amerika Syarikat misalnya. 2019 dilihat sebagai tahun yang menyelahkan keupayaan animasi di layar lebar apabila genre ini mengenepikan filem cereka untuk berada dalam senarai 10 filem tempatan dengan kutipan tertinggi menerusi franchise Ejen Ali, Upin Ipin dan Boba Boy yang turut menembusi pasaran global. Lalu apakah cabaran yang mendepani industri ini dalam usaha merealisasikan potensi negara sebagai jenama baru dunia? Juga melihat hala tuju dan pelaburan bagi memperkasa animasi tempatan dan seterusnya globalisasi. Betul. Dialog yang menjadi ikutan ramai pada satu ketika dulu dan juga masih lagi ingat sampai sekarang dan pernah orang kata mengharumkan nama Malaysia bukan sahaja dekat Malaysia tapi dekat negara-negara jiran kita juga. Tengok tak betapa besarnya pengaruh animasi ni kepada industri kita. Dan juga yang terbaru, filem Ejen Ali membuktikan animasi juga mampu bersaing di peringkat box office apabila kutipannya melebihi 30 juta apabila ditayangkan. Ini sekadar orang kata bukan sekadar filem dan juga hiburan saja, ia juga merupakan satu produk untuk orang kata menjadi ambassador kecil lah kepada negara kita di serata dunia. Itu yang kita nak bincangkan pasal globalisasinya sebentar lagi. Tentunya bersama dua orang tetamu yang cukup hebat hari ini, yang cukup disegani. Apa kata kita berkenalan dengan tetamu Spotlight minggu ini. Sangat. Atuk pun keluar tengok. Tiba-tiba, wush, satu kelibat datang dan sambal ayam.
Itu dia, kita akan bersama dengan pencipta animasi siri Ejen Ali iaitu Usama Zaid sebentar lagi secara maya, dan tentunya di studio bersama saya, macam saya kata tadi, orang yang cukup saya segani. Diorang ni boleh dikirakan sebagai tokoh-tokoh yang berkaitan dengan animasi di negara kita. Yang pertama sekali saya nak ucapkan selamat datang belah kanan saya Tuan Haji Burhanuddin Muhammad Razi, pengarah urusan Laskopak di sebalik animasi Upin dan Ipin yang cukup popular, dan dekat sebelah kiri saya seorang tokoh ataupun bapa animasi Malaysia, siapa tak kenal dengan Pak Hassan Muttalib, teraju di sebalik animasi awal negara iaitu Sang Kancil dan juga filem cerita pertama negara Silat Legenda. Selamat datang ke rancangan Spotlight. Tokoh-tokoh sebelah kita ni, kita nak bincangkan tentang animasi kita, hala tuju animasi kita, ke mana ke arah dia. Kita nak sentuh sikit pasal di awal-awal kewujudan animasi dulu dan juga ke globalisasi. Bolehkah dia pergi secara global animasi Malaysia ni? Tapi sebelum itu, macam mana pendapat kedua-dua tetamu kita tentang dunia animasi di pasaran Malaysia sekarang? Mungkin Tuan Haji boleh mula dulu. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam. Saya rasa kita sudah jauh ke depan lah daripada negara-negara lain di rantau Asia ni dalam bentuk animasi. Semua orang tahu Upin Ipin. Bila sebut aja Upin Ipin, dia orang tahu itu Malaysia. So itu satu kebanggaan yang telah kami wujudkan lah. Tetapi kita kena secara terangnya kita kena in reality. Adakah kita membangunkan animasi ini untuk megah atau kita dapat menjadikan dia sebagai satu perniagaan yang boleh menanggung hidup pekerja kita dan membawa pulangan kepada negara. Itu sesuatu yang kita kena fikirkan. Kerana sejak saya mula dulu dari tahun 2005, Malaysia adalah merupakan negara yang begitu kita kata pampered industri animasi ni. Beratus-ratus juta disediakan untuk dibagi grant kepada industri ini. Animasi. Jadi kita kena ukur apakah hasil. Okey. Saya nak tanya kepada Pak Hassan pula. Kan macam tadi kita kata peneraju di sebalik animasi Sang Kancil. Saya pun membesar dengan animasi Sang Kancil. Kira-kira zaman dulu dah ada animasi ni sebenarnya. Tapi orang kata animasi dulu dengan animasi sekarang berbeza lah. Jadi pendapat Pak Hassan sendiri, animasi dulu dan juga animasi sekarang. Yelah, dulu kita buat semuanya gunakan tangan, penggambaran di bawah kamera, dan kita kena potong kertas, sapu cat, macam-macam lah. Wow. Jadi sekarang ni kita dah langkah cukup jauh dengan teknologi digital. Bila awal 90-an, bila Cam Ismail buat eksperimen dengan satu software yang sangat-sangat murah untuk melahirkan Usop Sontorian. Daripada situlah kita nampak penerbit lain nampak dia punya kelebihan dan juga kemudahan melukis. Kalau nak melukis macam kami dulu, 5 tahun pun belum tentu siap satu pandai. movie. Saya tertarik nak tanya ni, pasal Pak Hassan dah cakap pasal melukis tadi kan. Saya ada lah juga dulu masa belajar dekat UiTM, belajar pasal animasi dan sebagainya. Animasi ni nak buat dia, kalau nak kasih dia gerak, dia kena buat banyak-banyak benda yang geraknya sikit-sikit kan. Tadi kalau dulu nak gerakkan Sang Kancil tu memang kena lukis sikit-sikit bagi dia gerak. Ya, semua bergantung kepada berapa cepat atau berapa perlahan dia bergerak. Bukan satu saat mesti ada 24 frame. Betul. Itu orang tak faham lah. Sebab tu dia tak se-smooth kartun sekarang kan maksudnya. Sebab sekarang ni menggunakan komputer. Okey, setuju ke tak Tuan Haji? Mestilah setuju kot saya rasa kan. Bila orang kata animasi ni mampu menjadi duta kecil. Macam tadi Tuan Haji kata, bila sebut pasal Upin Ipin, orang dah mula kenal secara tak langsung negara kita. Kalau orang luar tengok macam Malaysia macam ni sebenarnya. Kan dia sedikit sebanyak membawa culture kita keluar. Ya, itu terserah pada siapa yang membuat. Upin Ipin tu ni Lekopak ni daripada mula dulu kita memang nak mengutarakan budaya kita. Adat resam kita, cara kehidupan kita. Dan masa mula saya nak keluarkan tu, ramai yang bertanya boleh ke ni pergi global. Skeptical lah. Very skeptical. Tetapi pada saya waktu itu, untuk kita menerobosi pasaran antarabangsa, produk kita mesti original. Kita tak boleh tiru orang punya. Orang nak buat Adiwira ke apa, kita tak boleh tiru. Kita buat kita punya yang sesuatu yang original.
Suasana dia lain. Walaupun dia cerita pasal kampung, tetapi penceritaan dia itu global. Itu pasal sampai sekarang Upin ni telah diterima. Dia dah masuk Netflix. Netflix bawa dia dimainkan di UK dan di Australia. Tapi ada pula orang kata orang-orang macam anak-anak bandar ni dia kadang-kadang tak boleh nak relate sebab bila tengok bersekitaran Upin Ipin tu dia orang macam tak ada ayam, itik, kambing semua ni kan dia orang rasa tak boleh nak relate sebab tu dia orang suka lebih ke arah cerita-cerita yang futuristik macam Agent Ali dan sebagainya. Setuju? Itu bapak dia yang cakap. Sebenarnya anak dia tengok. Pasal bila kita buat karnival Upin Ipin, kita adakan rumah opah. Yang begitu teruja anak-anak. Sekarang anak-anak jadi masalah tau. Dia tengok ayam berbulu, dia terjerit. Dia ingat ayam tak ada bulu. Itulah dia. Yang dia kena kucing aja dengan anjing. Dia tahu itu je. So, apa yang kita buat macam rumah opah tu daripada papan semua kan, dia orang begitu teruja. Okey. Okey, saya nak tanya kepada Pak Hassan pula. Kan mungkin dengan adanya animasi-animasi yang baru sekarang ni kan macam Upin Ipin, Agent Ali, Boy. Dia seakan-akan meletakkan kembali animasi back on track. Untuk ke depan. Setuju? Ya, kalau dulu dia makan masa untuk buat. Betul. Sekarang ni dengan penggunaan teknologi digital ni, dia mempercepatkanlah. Tapi segala-galanya bukannya bergantung kepada teknologi. Walt Disney pernah kata bahawa filem yang baik dia mesti ada watak yang personality dia sangat ketara dan kemudian kita bagikan dia cerita yang hebat untuk dilakonkan. Dia tak sebut teknologi, dia tak sebut animasi. Dia semua sebut watak dan cerita. Dan watak tu kena ada personality. Jadi itu sebab kalau kita sebut saja Mickey Mouse, betul, dalam kepala kita dah tahu karakter dia macam mana. Dan sebut saja Bugs Bunny, kita dah tahu. Jadi inilah yang kita kena capai. Jadi semuanya bergantung kepada macam Haji cakap tu memang betul lah. Ya. Dia kena watak yang original. Jangan kita tiru. Kalau tiru dah jadi orang lain punya kan. Jadi biarlah datangnya daripada budaya kita sendiri, daripada sejarah kita sendiri, dan dia akan hidup sampai bila-bila pun. Itu dia, kena ada karakter sebab saya rasa karakter Upin Ipin tu sangat kuat kan dan dia original lah. Tapi Haji tak rasa ke bila lama-lama nanti dah tak tahu nak buat apa dah. Semua benda kat kampung dia dah jadi kan. Bila tengok budak-budak pula sekarang fikir pasal outer space dan sebagainya, nanti mungkin ada Upin Ipin ke angkasa lepas ke, mungkin boleh lah. Upin Ipin kita boleh buat je pergi angkasa lepas, tak ada masalah. Tak ada masalah dalam mimpi kan. Penceritaan dia pasal dia kehidupan seharian. Dia takkan ketandusan idea. Betul. Banyak benda boleh buat kan. Okey. Kalau selain daripada Upin Ipin, mungkin Haji terfikirlah nak keluarkan produk baru supaya produk itu kita dapat lagi menjadi duta kecil kepada negara kita selain daripada Upin Ipin. Kita Ipin. memang ada. Daripada Upin Ipin sendiri, dia spin off dia. Kita ada Upin Ipin Iqra. Upin Ipin Iqra ni dia ngaji, belajar pasal sembahyang semua. Dan dia ada imam dia. Di Indonesia begitu famous sampai imam dia dipanggil Ustaz Upin Ipin. Dia imam masjid negeri. Kemudian kita ada Helping Heroes. Helping Heroes ni kita buat totally dalam bahasa Inggeris untuk praskul. Kita dah roll sikit. Banyak yang interested nak ambil tu. Dah berada dipasarkan di televisyen. Kita dah main semua kan di TV tapi bukan TV Malaysia lah. Dia terus ke Indonesia produk kita. Kita ada pada zaman dahulu yang cerita pasal kancil. Begitu successful. Dan 2014 kita keluarkan Puteri. Puteri itu hanya 6 episod dan begitu meletup. Kemungkinan kita akan buat filem Puteri. Kerana Puteri Asia ni ramai yang dah cuba buat dah. Disney sendiri dah buat tapi gagal. So kita orang Asia mesti boleh buat Puteri Asia. Nak tengok juga tu Puteri Asia macam mana kan. Kita keluar Puteri itu 6 episod aja dimainkan begitu meletup di Indonesia, di Malaysia. Dan itulah sesuatu yang kita kena buat original.
Original. Itu mungkin ada lagi yang di plan kan nanti, insya-Allah kita boleh kongsikan. Okey, Pak Hassan antara tokoh awal yang menggerakkan industri animasi daripada zaman 70-an sehinggalah 90-an. Jadi kalau saya nak tanyakan pandangan Pak Hassan sendiri mengenai, tadi kita dah cakap pasal kualiti, jalan cerita pula, cara penceritaan. Kalau dulu-dulu kita ada macam Sang Kancil tu, dia lebih pada teladan dan sebagainya, tapi sekarang ni lebih kepada hiburan. Ada juga teladan tapi diselitkan hiburan. Cerita yang baik, nombor satu dia menghiburkan. Betul. Yang kedua baru dia memperkatakan sesuatu. Dan kalau dia menampakkan budaya sesuatu bangsa atau negara, itu filem yang baik. Jadi ternyata kita nampak dalam karya-karya Disney yang awal kan. Mengapa dia pilih Snow White and the Seven Dwarfs? Mengapa tak wujudkan satu cerita yang baru? Kerana satu dunia dah tahu cerita Snow White. Betul. Jadi 50% dari segi aspek pemasaran dah terlepas. Dia tak payah nak ni sangat lah. Betul, marketing dah senang dah. Jadi cerita tu cukup penting. Kenapa? Dari zaman dulu sampai sekarang, mana-mana masyarakat atau tamadun, dia mesti ada aspek penceritaan dia. Betul. Iaitu tentang sejarah, tentang dia punya hero-hero dia kan. Maka apa yang kita buat sekarang ni adalah kesinambungan. Kesinambungan. Itu dia. Alang-alang kita dah borak dengan Pak Hassan tadi pasal cerita dulu-dulu ni lah. Saya nak bawa anda semua. Kalau ada yang tak pernah tengok ni, abang nak bawa tengok cerita kartun dulu-dulu ataupun cerita animasi zaman-zaman dulu sebelum adanya Upin Ipin, Boy Ejen Ali ni. Jom sama-sama kita saksikan. Sejarah animasi Malaysia bermula dengan penubuhan Malayan Film Unit pada 1946 sebelum ia dikenali sebagai filem negara. Pada 1978, Hikayat Sang Kancil dihasilkan sebagai filem animasi pendek pertama namun hanya ditayangkan pada 1983 selepas tertangguh atas faktor politik. Pada 1984, filem animasi kedua Sang Kancil dan Monyet disiapkan dalam masa 6 bulan oleh Hassan Muttalib yang pada 1972 telah menghasilkan trailer animasi pertama Selamat Hari Natal. Sehingga 1987, 3 lagi judul dihasilkan iaitu Hikayat Sang Kancil dan Buaya dan Singa yang Haloba selain Gagak yang Bijak. Karakter popular komik Ipit dan Din Taksi, masing-masing karya kartunis Datuk Lat dan Nan yang pertama diangkat ke TV menerusi sketsa Aidilfitri di RTM pada 1987. Pada 1990, Mat Gelap lakonan Imuda muncul filem pertama menyaksikan watak animasi digabung dengan manusia. Usop Sontorian terbitan Karisma Pictures yang diangkat daripada kartun popular kartunis Ujang memulai industri siri animasi TV tempatan pada 1995, manakala Silat Legenda muncul filem cereka animasi pertama 3 tahun kemudian. Pada 2009, Las Kopak yang mempopularkan Upin Ipin menerbitkan Gang sebagai filem cereka animasi 3D pertama sebelum Upin Ipin Keris Yamang Tunggal muncul animasi pertama tempatan disenarai untuk pencalonan ke Anugerah Akademi ke-92 bagi kategori filem animasi cereka terbaik. Ya, terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam rancangan Spotlight membincangkan tentang animasi. Kalau kita tengok tadi sebelum kita berhenti tadi, cerita Gagak yang Bijak. Saya masih teringat tu zaman-zaman sekolah dulu, balik sekolah tengok, seronok betul tengok animasi pada zaman tu. Tapi sekarang ni animasi dah lain, dah boleh dihantar ke Academy Award dah tadi kan. Jadi kalau saya nak tanya kan, macam mana kita nak bawa animasi Malaysia ni supaya dia boleh ditonton bukan saja di negara Asia tetapi juga di serata dunia, selain daripada kita letak subtitle dan juga kita tukar bahasa dia? Ya, saya rasa antara filem cereka dengan animasi lebih mudah dipasarkan ke seluruh dunia. Kerana bila dia orang dubbing, tukar bahasa, dia tak nampak janggal. Kalau filem cereka ni, masalah dia pelakon kita bukan orang tahu. Indonesia sendiri pun tak mau filem kita. Dia kata pelakon kita dia orang tak kenal. Tapi Upin Ipin di Indonesia, siapa yang tak tahu Upin Ipin di Indonesia bukan orang Indonesia lah, itu je. Oh ya. Dia satu hari dia main 5 jam di televisyen.
Wow. UPP. Okey. Menarik. Itu antara benda yang kita nak bincangkan lagi. Tapi sekarang ni macam saya katakan tadi lah, selain daripada 2 orang tetamu tokoh yang kita ada dekat dalam studio, kita juga nak orang kata berbincang secara maya dengan Usama Zaid di sebalik ejen Ali ni. Apa khabar? Assalamualaikum. Salam, baik Alhamdulillah. Ni kalau tadi kita ada tokoh-tokoh yang ni kita ni mewakili orang muda ni nak tanya. Ni macam mana ni kita punya macam tanya tadi kepada Tuan Haji juga, macam mana kita nak kasih kita punya animasi ni bukan saja boleh ditonton di Asia, di negara kita ataupun di negara-negara jiran, tetapi di peringkat global. Kalau pada pendapat saya lah, cerita yang selalunya go international ni dia lebih kepada macam mana penceritaan tu relatable atau tak kepada audience. Macam kita dekat Malaysia pun kita banyak consume cerita-cerita dari luar. In fact saya rasa sepanjang hidup saya ni saya dah tengok banyak wave of international punya yang bukan Hollywood. Ada masa saya besar dulu, zaman sekolah, Hindustan sangat popular. Dan Jepun zaman saya lebih kepada college apa semua, dan sekarang Korea kan. So semua sebenarnya saya percaya setting penceritaan tu boleh jadi apa-apa saja. Dia boleh dari kita nak memperkenalkan tempat kita sendiri, ataupun kita boleh cipta cerita yang dalam dunia yang tak pernah wujud pun, macam Star Wars kan. So asalkan, tapi dia apa watak utama tu punya journey, apa watak utama tu punya konflik, apa yang dia lalui, itu yang pada pendapat saya perlu jadi relatable. Okey, untuk Usama sendirilah secara personal kan, selepas Ejen Ali jadi box office, susah tak sebenarnya nak dapatkan pelabur untuk melabur dalam projek-projek animasi yang baru? Kalau untuk Ejen Ali tak susah sangatlah. Sebab dia jenama, orang kata berjenama yang dah ada track record kan. Tapi kalau tengok lepas Ejen Ali movie tu, kita immediately dilanda COVID punya pandemik ni. Jadi itu pun menjadi salah satu faktor sebab dia membuatkan kita terpaksa merubah perancangan kan. Asalnya kita nak terus dengan projek another project movie, tapi bila dah jadi situasi macam tu dan industri sinema terpaksa tutup, dan jadi dia mencabarlah, jadi cabaran. Jadi kita kena tukar, adjust lah kita punya planning kan. Dan kalau kita cakap pasal projek baru, kan, kalau macam untuk kita, kalau tanya projek baru ni, pada saya, untuk syarikat saya sendiri ada 2 kategori lah. Satu, kita ada spin-off atau sambungan daripada Ejen Ali, mungkin musim yang baru, movie yang baru. Yang ini pada saya, dia sebab jenama tu dah proven, jadi tak sesusah lah. Maksudnya kalau kita nak ketengahkan. Tapi kalau untuk produk baru sendiri, track record kita sebagai company tu membantulah. Kalau nak kata terlalu senang dan jalan terbuka tu semua, sebab dalam industri kreatif ni dia ratio punya game kan. Maksudnya kita sama ada kita buat wayang ke, muzik ke, ada yang akan jadi, ada yang tak jadi. Tapi kita put our bet in the pieces yang ada tu lah. Alright, itu yang sekarang ni. Saya tertarik nak tanya Pak Hassan. Pak Hassan dulu dah buat Silat Legenda kan, tapi sekarang ni dengan adanya teknologi yang baru yang canggih ni, mungkin Pak Hassan tak nak ke macam buat Silat Legenda 2 ke, yang 3D, yang lebih orang kata yang kena dengan kita punya zaman sekarang lah. Saya secara peribadi tak ada lagi lah nak buat yang itu lah, kerana saya dah pergi ke bidang yang lain. Tapi ada juga producer yang bertanya dengan saya, nak berjumpa dengan producer, nak ambil watak-watak tu nak jadikan 3 dimensi. Tapi tak tahulah jadi ke tidak. Tapi memang sesuai. Dan walaupun masa tu perisian komputer baru tiba, misalnya macam Maya dan sebagainya, tak boleh buat character animation, dia hanya boleh buat bangunan dan sebagainya. Baru tiba masa kami tengah buat. Jadi itu sebab kami banyak lukis dengan tangan. Cuma ada efek-efek saja yang kita masukkan. Tapi sekiranya dijadikan Silat Legenda in 3D dengan satu cerita yang baru, dengan perancangan yang lebih hebat. Okey, kalau selain tadi Pak Hassan cakap pasal nak lukis tangan dan sebagainya, kalau boleh ceritakan lagi cabaran-cabaran yang mungkin orang sekarang tak tahu bila buat animasi, masa buat Silat Legenda ni. Jadi proses dia lebih panjang. Jadi kalau kita ambil animator untuk satu production, 3-4 bulan atau 6 bulan, dia kena melatih melukis watak tu supaya kalau ada 10 orang yang melukis,
rupa dia sama. Jadi itu sebab kita ada apa yang kita panggil Bible. Bible bukanlah Bible tapi itu dalam buku tu segala rupa watak tu, kanan, kiri, atas, bawah, dia senyum, dia marah, Blueprint semua ni, ada. blueprint. Jadi saya pernah pergi satu seminar di Los Angeles. Dia orang kata apabila kami buat filem cerita, dia akan jadi macam satu monster nak tarik diri dia keluar. Jadi yang Bible itulah yang buku mengikat dia. Buku reference tu, itulah yang tarik dia orang balik. Okey. Kalau yang sekarang ni Last Kopak ada guna Bible macam ni ke ataupun memang automatik dia boleh jadi? Apa Tuan Haji? Bible tu bahasa je. Sebenarnya itulah guide. Kena ada guide jugalah sekarang ni. Ya, kalau kita nak buat, konsep artis akan tentukan itu macam mana bentuk karakter dia tu bukan marah. tekan butang je boleh jadi upin. Tak boleh. Tak boleh. Dia orang akan lukis konsep tu. Kalau dia marah macam mana rupa macam ni. Tapi kita gunakan komputer. Kita ambil dari situ, kita jadikan model. Itu. Okey. Itu namanya pasal orang putih semua buat dari dulu. Dia kata Bible. Kalau orang Melayu yang mulakan, dia kata kitab. Kitab. Betul. Di Kitab tu situlah kena ada. dia taruh reference. Kalau dia pakai pedang dia rupa macam mana. Jadi supaya bila dia dah jalan nanti, dia takkan lari. Reference lah. Betul. Okey, Usama nak tanya pula. Apa cabaran yang dihadapi oleh anak-anak muda macam awak ni kan untuk memperkasakan animasi dekat Malaysia? Kalau untuk WOW sendiri, saya rasa mungkin orang kata apa, yang saya sendiri rasa personal struggle tu nak menghasilkan cerita yang bagus. Dia tak senang lah. Dia satu proses yang makan masa dan saya rasa nak mencari bakat-bakat penulis pun mencabar juga dekat Malaysia ni. Yang saya rasa mungkin kalau tengoklah industri kreatif di Malaysia kan, kalau kita yang dah mula program-program education yang dalam bidang animasi ni tak terlalu lama dululah. Macam saya pun, kalau tak silap saya, masa saya masuk Multimedia University dulu, baru batch yang ke-5, ke-6 macam tu. So masih agak limited talent dalam that area. Dan kalau dengan Pak Hassan cerita tadi kan, zaman arwah Encik Kam Ismail dulu, semua yang membuat ni, diorang memang kebanyakannya self-taught atau belajar terus dengan practitioner kan. Jadi saya rasa gap talent yang di mana kalau kita tengok it would help sebenarnya kalau exposure industri kreatif ni lebih dimulakan dari peringkat awal, maksudnya masa sekolah-sekolah lagi kan. Kalau saya nak tanya ke mana industri kita selepas ini, sebab kita perlukan kos yang besar, lepas tu macam tadi kita perlukan kreativiti yang tinggi, macam ke mana arahnya dan macam mana pula dengan pulangannya pula nanti? The way saya tengok benda tu, kalau kita ambil the last 10-15 years tu, kita memang saya rasa boleh nampak agak obvious kebangkitan industri animasi ni kan. Jadi saya of course as a practitioner, saya rasa ada pemain-pemain industri yang betul-betul serius dan bersemangat untuk menghasilkan animasi yang orang kata apa, lebih baik dari sekarang. Cuma mungkin sekarang ni kita masih dalam, orang kata apa, kalau kita masuk ke global market tu, kita masih dilihat sebagai konten-konten daripada area yang Southeast Asia ni, kira area yang masih bukan setanding dengan Hollywood atau Jepun atau Korea sekarang ni kan. Jadi saya mengharapkan ke situlah hara tujunya, kalau dalam industri ni kita makin konsisten dari segi penghasilan cerita yang bagus, production value yang bagus, jadi kita boleh. Itu pendapat orang muda. Saya nak tanya kepada, bukan nak kata Tuan Haji tua, tak Tuan Haji lebih berpengalaman kan. Pendapat orang-orang pengalaman ni macam mana pula? Macam ke mana industri kita selepas ni, sebab dia memerlukan kos yang tinggi dan juga kreativiti yang sangat tinggi juga. Ya, pada saya senang je untuk animasi itu berjaya, studio tu berjaya. Adakah dia dapat menjana pendapatan yang cukup untuk dia menampung pekerja dia dan melabur balik untuk membangunkan produk dia. So
walaupun dia dah jual begitu gah ke berapa puluh negara, Ya. adakah dia mendapat pulangan yang cukup untuk membuat itu? Dia kalau tak ada modal dan setiap kali mengharapkan geran dari kerajaan, dia takkan pergi ke mana. Ya, betul. Dan sekarang saya boleh cakap yang animasi UP-UP ni dah ke tahap global. Kita tahun lepas, kita 2019, kita masukkan ke Oscar. Kita di shortlisted sebagai 32 filem yang disenaraikan pendek untuk dibuat penjurian dalam Oscar itu. Ya. Itu satu sejarah. Ya. Dan memanglah kita tak menang. Yang menang Toy Story. Tapi label kita Setanding lah. dah setanding dengan Betul. apa filem orang lain. Betul. Saya setuju. Ini yang dikatakan orang semua boleh cakap global ke Ya. apa kan, masuk pertandingan sini. Kita dah sampai ke Oscar. Itulah globalisasi. Itulah globalisasi. Okey, Apa okey, yang kita okey. nak cakap lagi? Okey, Usama, sebelum kita ucapkan terima kasih kepada awak, saya nak tanyalah harapan Usama sendiri mewakili golongan muda untuk industri animasi di Malaysia. Of course, untuk saya sini bersambung dengan poin saya tadi lah. Saya harap animasi industri kan, maksudnya bila kita cerita pasal Malaysia ni, saya mengharapkan memang jadi salah satu global powerhouse lah. Maksudnya kita setanding kalau orang kata, kalau sebut nama Disney, nama Pixar, nama Ghibli Studios kan, orang akan terus bila berbincang pasal animasi, kita tak boleh kalau tak sebut Malaysia. Okey, itu terima kasih kita ucapkan kepada Usama Zaid, dan itu antara kata pendapat daripada golongan muda. Jadi sekarang ni kita nak berehat sebentar, kita nak tengok pula filem-filem animasi terbaru yang dihasilkan. Jom sama-sama kita tengok. Kita mungkin dalam early stage lagi, masih banyak lagi ruang penambahbaikan. Tapi walau macam mana pun, kita tengok dah banyak sekarang company-company yang dah start buat dia punya animation sendiri, dan masing-masing pun sekarang ni sedang bersaing lah untuk buat yang terbaik. Saya rasa itu sangat baik lah. Kita banyak konten, tapi cuma tak dapat lagi peluang untuk bawakan pentas antarabangsa lah. Bagi saya, yang paling kurang sekali adalah marketing di peringkat antarabangsa. So, saya rasa itu yang sangat kita perlukan. Kita kena ada satu professional entity. So, kita tak nak agensi yang bekerja sebab dia bekerja. Kita nak orang yang bekerja sebab dia minat dan dia ada trust pada animasi tempatan kita. Tuah ni adalah cerita, yang pertama sekali adalah cerita tentang persahabatan, tentang muzik dia dan journey dia untuk save the world. Tuah ni adalah satu band muzik sebenarnya. Dia orang ni dah berkawan daripada kecil, dia belajar silat bersama-sama lah. So cerita ni pasal band Tuah ni. Kami adalah sangat baru dalam industri animasi, tapi kami memang target untuk terus keluar. Apa yang kami buat adalah sebenarnya, yang pertama sekali, kami submit kita punya Tuah pilot kita kepada Tokyo Animation Festival. Situ basically daripada situ kita boleh dapat exposure lah. Sama ada menang atau kalah tu tak penting bagi kami. Bagi kami, supaya kita dapat tonjolkan Tuah ni. Tuah ni ada satu substance yang sangat unik lah. So dia ada elemen traditional, but at the same time dia contemporary. So dia boleh relate dengan budak-budak, dia boleh relate juga dengan orang tua-tua. Dia ada muzik yang senang diterima. So kami harapkan benda tu diterima di pentas antarabangsa. Sebab tu kami pilih untuk hantar ke Tokyo dulu, dan insyaAllah daripada selepas tu kita akan cuba untuk buat series kita sendiri lah. Of course itu untuk kita bertapak di Malaysia. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Spotlight. Kalau tadi kita dah tengokkan filem animasi yang bakal, orang kata harap-haraplah menggegarkan Malaysia dan juga serantau kita dan juga dunia, Tuah. Saya nak tanya kepada Pak Hassan lah. Pak Hassan, kalau dulu kan kita punya cerita tu banyak teladan, buat benda, buat baik kat orang dan sebagainya kan. Tapi sekarang ni bila tengok, sekarang saya tengok kat anak-anak saya tengok kan, dia macam, oh langgar ni, pum, meletup ni, aku tembak dia, dia suka pada benda-benda superhero yang langgar, tembak, meletup kan. Kadang-kadang tak, bila saya tengok sampai habis tak ada teladan pun. Macam mana tu dia punya, orang kata, transition daripada dulu dan sekarang? Jadi bagi orang sekarang, teladan tu buat secara tersirat. Itulah cara saya buat dalam Sang Kancil dan Monyet dengan Sang Kancil dan Buaya. Jadi kalau kita sokong dia dengan bahasa visual, yang kita panggil bahasa filem kan, Betul. maka ia akan duduk, dia masuk pada minda bawah sedar kita. Saya rasa itulah sebabnya Sang Kancil dan Monyet tu diminati sampai hari ini. Betul. Kerana naratif ada dua. Satu melalui dialog dengan action.
Yang satu lagi adalah dengan bahasa filem tu. Bahasa filem. Yang inilah kekurangan kita di Malaysia. Banyak sekarang ni dah moden. Mungkin peredaran zaman, Tuan Haji, dia macam kalau kita budak-budak disajikan dengan jangan nanti tu dia orang macam tak naklah tukar channel. Setuju tak? Tak, apa tu, dari pengamatan saya lah. Ya. Generasi baru ni, dia kurang imaginatif. Kerana dia tengok TV. Kita dulu tak ada TV kan, kita dengar radio. Tak banyak pilihan kan? Bukan, tak ada TV. Okey. Kita dengar radio. Betul. Kita boleh imagine macam mana Muqtahdari bawa bola, dia score England. Kita bayangkan boleh bayangkan. Kita boleh dengar drama di RTM tu. Betul. Drama radio dan Ada kita drama bayangkan. radio. Tapi anak-anak sekarang tengok TV. Dan dia orang tengok TV, dia tengok je, tak ada berfikir. Jadi ini masalah yang kita hadapi sekarang. Bila kita bawa graduate yang belajar pasal skrip, masuk ke dalam syarikat kita, suruh tulis cerita UPP ni, kita bagi dia tengok tu. Kadang-kadang 3 hari aja dah lari. Tak boleh nak bagi orang kata bayangan ataupun Dia tak cerita yang boleh bagus. menceritakan apa yang nak diceritakan. Macam Pak San cakap lah, skrip ni ada macam-macam. Ada skrip visual. Kenapa drama kita orang rasa bosan tengok? Kerana skrip dia tulis, tolong ambilkan aku air dalam botol tu. Tapi kalau skrip dialog filem, minta sini. Cuba tanya. Ya, betul. Pasal betul. ini dah visual. Ini yang tak dapat dihayati oleh penulis skrip sekarang. Mungkin Pak San boleh elaboratekan dengan lebih lagi? Ya, apa yang Haji cakap tadi tu, itulah yang ditertawakan oleh arwah Mamat Khalid dalam filem-filem dia. Aku dah mabuk pegang botol kan. Inilah yang kita tak ada penulis yang betul-betul ada imajinasi. Yang nombor satu kena baca buku lah. Tanyalah berapa penulis skrip kita ni baca buku. Yang kedua, kita kena tengok filem-filem world cinema. Jadi kalau Buka kita tengok minda kita lah. filem-filem tahun 40-an, 50-an, kita nampak imajinasi dia orang cukup kuat. Apalagi selepas perang kan, dia orang dah tak ada itu ni, dia maka kena reka banyak benda. Ya. Kemudian muzik kita kena tahu. Ya. Lepas tu kita kena mengembara, campur dengan orang yang pandai-pandai. Ini kita campur dengan orang yang level kita saja. Jadi minda kita nak pergi ke mana? Betul. Jadi ada banyak perkara, bukan satu saja. Tapi bagi saya, nak dapat skrip yang baik, kita kena ada penyunting skrip. Yang ini tidak digunakan di Malaysia. Jadi penyunting skrip, dia bukan tulis balik cerita. Dia hanya susun babak-babak tu supaya ada graf dia naik turun. Jadi cerita tu menarik. Okey, tu dia. Kalau saya nak tanya resepi Haji punya resepi tentang Upin Ipin ni, Upin Ipin ni, skrip dia semua dipantau dan diolah oleh Hajah. Daripada mula sampai sekarang. Hajah ni gifted. Ya. Diberi oleh Tuhan bakat. Skrip yang staff saya dah susun pun yang gini je kan. Bila dia dah susun balik, yang kata penyunting tu kan, mungkin scene belakang pergi depan tu, dia atur balik. Kalau kita bagi director dia orang teruja. So kalau director Upin Ipin tu teruja, mestilah hasil dia bagus. Ya. Dia orang akan naikkan tu. Tapi memang saya rasa kesulitan kita nak mencari penulis skrip. Kalau you tengok cerita Upin Ipin Chris Siamang Tunggal tu, itu 5 tahun dibuat. Dan kerana kita menggarap semua legenda-legenda cerita Penglipur Lara tu dimasukkan ke dalam cerita. Cerita dia orang tu masuk bukan tampal aja, dia ada function semua. Dan masa dia nak buat tu saya dah cakap, watak Setanggang ni kita tak payah cerita pasal Setanggang. Kalau orang putih tengok, dia sebagai salah satu watak dalam filem. Tetapi kalau orang Melayu tengok, dia tahu itu Setanggang tu apa. Ini sesuatu yang sulit untuk buat, dan Hajah tu memang ada bakat semula jadi dia. Dia tak pernah pergi sekolah. Dia cuma belajar tu tengok filem Hindustan. Yalah, orang kata dah namanya pun animasi kan, dia kena dalam berimajinasi. Satu saya nak tanya Pak Hasan, kenapa negara kita dekat animasi kita lah, dia lebih terikat kepada budaya, kepada kita punya nilai-nilai murni, sedangkan kalau kita tengok Jepun, Korea ni, dia orang dah lebih, orang kata buka besar dah. Dia dah tak cerita pasal
pasal negara mereka dan juga culture, tapi masih lagi diterima dunia. Ya, itulah. Setiap cerita dia ada universal punya elemen. Yang mana tunjuk di negara mana pun dia boleh terima dan dia acceptable lah kepada dia orang kan. Tapi kita ni terlalu lokal. Bila lokal sangat, dia hanya orang kita yang kenal. Bila bawa keluar, dia orang tak ambil kisah sangat. Jadi ada satu struktur cerita. Kalau kita tengok dalam hikayat Hang Tuah, hikayat Morong Mahawangsa, ataupun dalam Pocahontas, ataupun dalam Ten Commandment kan, dia ada satu struktur atau paradigma lakon layar yang sama, iaitu dia kata pengembaraan seorang wira. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang, itulah yang struktur yang digunakan oleh Hollywood dan juga Bollywood. Seorang wira. Jadi kita kena meneroka benda-benda ni semua, barulah kita boleh bawa ke arah yang lain. Tapi kita asas tu tak kuat. Bila asas tak kuat, susah nak bergerak. Okey. Baiklah, kita akan bincangkan lebih lagi tentang animasi. Tapi sebelum tu, kita nak bawa anda semua untuk tengok animasi-animasi yang pernah pecah panggung, yang pernah box office apabila ditayangkan di negara kita. Jom kita saksikan. Industri animasi tempatan semakin mendapat tempat dan berjaya menambat hati penonton. Ini terbukti dengan 3 filem animasi mengungguli senarai 10 filem pecah panggung. Menduduki di tempat ke-6 filem Upin dan Ipin, Keris Siamang Tunggal dengan kutipan RM26.2 juta, terbitan Laskopak Production. Filem ini juga mencipta sejarah apabila tersenarai bersama 32 filem animasi antarabangsa lain bagi pencalonan Oscars 2020 untuk kategori filem animasi terbaik. Filem Baba Boy Movie 2 pula di tempat keempat dengan kutipan RM29.57 juta, terbitan Animonster Studios. Baba Boy Movie 2 berjaya merangkul 2 anugerah di Lawrence Film Festival bagi kategori Best Poster dan Best Trailer. Agent Ali The Movie menduduki di tempat ketiga senarai filem pecah panggung dengan kutipan RM30.5 juta, terbitan Primal Studio dan Wow Animation. Filem ini berjaya mengharumkan nama Malaysia dengan merangkul kemenangan pada Asian Academy Creative Awards 2020 bagi kategori arahan terbaik fiksyen menerusi pengarahnya Usama Zaid Yassin. Kita ada misi paling penting sekarang. Datuk bandar kita dalam bahaya. Ya, itu dia. Kita bersama lagi dalam rancangan Spotlight Tanpa Prajudis. Hari ini membincangkan tentang kita punya animasi. Saya nak tanyalah kepada 2 orang tetamu kita yang ada kat studio hari ini, di mana industri animasi kita mungkin 5 tahun akan datang. Adakah kita boleh setaraf dengan nama-nama besar yang macam Haji cakap tadi, Pak Hassan cakap tadi, Walt Disney, Pixar dan sebagainya, boleh ke setanding? Jadi setakat ni di kalangan negara ASEAN, kita dah pegang rekod. Punya banyak filem cerita dan siri TV. Kita dah buat 19 filem cerita setakat ni. Bermula daripada tahun 1995. Jadi mana-mana negara Asia pun tak sampai ke tak tu. Banyak pun ada 7, 6 dan sebagainya. Dan siri TV saya ingat kita dah dekat 1000 dah setakat ni. Dengan Upin dan Ipin dah break semua rekod tu kan. Jadi dah sampai ke tahap itu. Apa yang penting ni, dan juga lagi satu perkara ya, channel television kalau dulu langsung tak nak pandang siri animasi kerana kos dia terlalu tinggi untuk buat. Tapi dengan kejayaan Upin dan Ipin dan kemudian Boboiboy Boy dan Agent Ali kan, maka dia orang dah mula pandang dari aspek pengiklanan dia. Jadi sekiranya golongan ini dapat bergabung untuk buat sesuatu, kita mampu bawa satu filem yang betul-betul bersaing dengan yang luar seperti macam daripada Ghibli Studios kan. Tapi Ghibli Studios agak susah kita nak bersaing kerana teknik penceritaan dia berbeza daripada yang ada sekarang ni lah. Tapi walau bagaimanapun, seorang pengarah dialah bawa satu sentuhan yang unik yang mengangkat satu filem tu ke tahap yang lain. Itu sebab Hollywood sendiri mencari daripada Australia, daripada India dan sebagainya. Kenapa?
terdapat sesuatu pada pengarah tu yang tidak ada pada orang lain. Itu dia. Macam Haji cakap tadilah, Hajah ya, ada sesuatu pada beliau. Okey, mungkin Haji ni boleh dikira sebagai orang kata pelopor ataupun orang kata kalau tadi kita tengok nama-namanya Walt Disney lah kan. Mungkin lepas ni agak Haji ada bangan tak macam nak tubuhkan lebih banyak lagi animasi-animasi lain ataupun nak rekrut lah orang kata pelapis-pelapis baru ni duduk di bawah bumbung Laskopak ni untuk menghasilkan lagi banyak lagi animasi. Saya rasa kita jangan terlalu taksub untuk menghasilkan banyak sangat animasi. Bagaimanakah animasi yang kita ada ni kita perkuatkan menjadi global? Kerana pada saya, bila saya menengok animation ni, we are talking about business. Betul. Walaupun nama dia gerah ke apa, kalau dia tak boleh menjana pendapatan, Betul. itu bukan satu kejayaan. Kalau kata you jual dekat sindiket, masuk 30 negara, tapi dia orang bayar $10,000 saja, tak guna. Betul. So, apa yang kita buat, kita kuatkan jenama UFI Ipin ni dan kita bangunkan perniagaan sekeliling ni. So, insyaAllah tahun ini kita mungkin ada satu taman tema UFI Ipin. Yang sekarang saya sedang kerja, tapi dia bukan ride lah, it's interaktif saja. Okey. Untuk permulaan kita dah pernah buat carnival UPP. Di situ di dalamnya kita cuba adakan attraction yang kita mungkin buat, dan ini 3 hari boleh menarik kat 200,000 pengunjung. Wow. Ini sesuatu yang besar. Okey, memandangkan UPP tu terlalu ikonik, mungkin dia boleh jadi macam Mickey Mouse. Sampai bila-bila pun boleh diterima dan orang tua muda baru semua boleh terima. Kalau you pergi international conference, saya hantar staff saya pergi kan. Bila sebut je Laskopak, dia orang akan pandang staff saya macam seorang kerja dengan Disney. Begitu. Pasal UPP is very big. Kita bekerjasama dengan Disney. Disney sentiasa mengambil produk kita. Dan dia begitu respect dengan kita. Dan kita ada harga apa dia nak ada, dia tak boleh beli murah-murah kan. Tapi setakat ini memang kita daripada 2010 memang we are very close with Disney. Wow. They respect us. So we have to kita kena tunjukkan yang benda ni UPI Ipin satu hari akan menakluk dunia. Betul. InsyaAllah. Itu yang kita nak. Bukan banyak karakter keluar, animasi keluar, tapi duit tak ada apa. Okey Pak Hassan, saya nak tanyakan, mungkin ada benda-benda yang boleh ditambah baik dalam dunia animasi bila Pak Hassan tengok dunia animasi kita sekarang. Ada tak benda-benda yang Pak Hassan rasa macam mungkin boleh diperbaiki? Ini kena bermula di institusi pengajian tinggi ataupun mana-mana kolej yang mengajar animasi. Jadi sekarang ramai budak-budak muda dah pilih animasi sebagai kerjaya. Betul. Kerana teknologi dah memudahkan banyak perkara dibanding dengan zaman kami lah. Tapi semuanya hanya bercakap pasal komputer dan karakter dia, tapi tak memikirkan bagaimana how to tell the story visually. Ini selalu saya ulang. Yang ini tidak dipahami kerana tidak ada buku dalam dunia yang bercakap tentang bab ni. Saya dapat tahu kerana 30 tahun lebih saya tengok filem dalam panggung, saya catat dalam gelap. Kemudian saya dapat tahu, rupanya Hollywood recycle benda yang sama. Tapi kita tak perasan. Jadi yang inilah yang perlu didedahkan kepada pensyarah-pensyarah. Kerana pensyarah kita pun tak tahu. Jadi kalau ini dapat diperbetulkan, walaupun kita buat filem pendek atau satu sekuen efek kecil, tapi dia nampak hebat atau luar biasa. Jadi inilah yang kita kena pupuk kepada supaya filem animasi baru kita ni akan lebih berkembang, akan meningkat. Okey, Haji pula saya nak tanya kan, memandangkan sekarang ni banyak filem studio-studio animasi yang tumbuh macam cendawan lepas hujan. Okey, untuk anak-anak muda kita ni mungkin apa yang mereka perlu lakukan dan macam mana Haji lihat persaingan yang diberikan oleh mereka kepada Laskopak contohnya? Macam filem dan juga animasi ni, dia tak ada persaingan. Kalau ada 10 filem baik pun semua orang nak tengok 10-10. Betul. Dia tak ada macam kita nak jadi kontraktor, satu orang dapat kontrak yang 10 lagi mati kan. Ini tak ada. You boleh keluarkan 10 lah. Tapi masalah dia sekarang, boleh ke dia menjana pendapatan?
Sekarang TV pun tak nak beli lokal lagi pasal dia kata mahal. TV sini. Dia tak ada duit nak beli. Betul. So kalau kita tengok TV kita sekarang, banyak tunjuk Konten-konten luar pasal Betul. dia beli murah. Terus syndicated film. Kenapa kita punya konten mahal? Yalah, gaji pekerja semua mahal. Syndicated ni dia orang beli right. Kemudian dijualnya Dengan harga murah. ya memang murah. Dia syndicated dia punya harga Tak patutlah macam tu. hanya bukan tak patut, that's the business. Mau bisnes. Syndicated price ni 30% daripada harga TV station beli local product. Dulu tahun 2004, 2005 dulu banyak studio yang tumbuh macam cendawan. Pasal kerajaan bagi grant. Wow. Dia bagi 1 juta, 2 juta, semua buat. Tu yang Haji main kat luar je sekarang ni. Dan lepas tu bila grant tu dah tak ada sikit, nutup lah. Tahun lepas bila grant ni MDREC jaga, bila chairman dia kata satu company dia bagi 50,000 je, apa orang nak hidup? Betul. Ini bukannya industri jual goreng pisang. Dia boleh bagi 50,000 satu company. Macam saya kata tadi lah, industri kreatif yang memerlukan kos yang tinggi dan juga kreativiti yang tinggi. Okeylah, sebelum kita berakhir, mungkin kita nak dengar sesuatu kepada Pak Hassan kan, daripada Pak Hassan yang untuk orang kata membangunkan lagi industri animasi ataupun apa harapan Pak Hassan? Jadi harapan saya di institusi pengajian tinggi, bukan pelajar tapi pensyarah-pensyarah, biarlah lebih terbuka kepada alam, kepada budaya sendiri, sastra-sastra klasik kita, kisah-kisah legenda, bagaimana penglipu lara dulu menyampaikan cerita. Kalau foundation kita kuat, maka pensyarah tu kuat, maka dia dapat sampaikan sesuatu kepada pelajar dan dia orang akan inspirasikan dia orang. Tapi sebelum nak inspirasikan orang, kita kena inspirasi diri kita dulu. Jadi dengan baca buku, dengan tengok filem, campur dengan orang pandai, kita mengembara. Betul. Dan terbuka minda kita melihat macam-macam kan. Yang ini akan menjadikan kita, apa yang orang Melayu dulu panggil, jadi orang. Dari orang. Jadi bila jadi orang tu, ini bukan orang yang biasalah. Betul. Jadi orang ni, kita boleh buat apa saja. Kena banyak membaca yang lah ini dan sudah buka hilang. minda. Yang ini sudah hilang dengan orang Melayu dulu-dulu dah tak ada lagi dah. Jadi kita kena cari balik benda dia. Itu dia. Kita bermula daripada universiti ataupun di pusat pengajian. Okey, mungkin kita tak ada masa banyak ni, mungkin Haji punya harapan pula kepada dunia animasi ni. Ya, saya punya harapan produk kita ni boleh jadi begitu besar lah. Dan sekarang pun Malaysia dah terkenal, tetapi kita nak roll out jadi lagi besar seperti Disney. Betul. Memang daripada mula saya buat lagi, saya cakap dengan Pak La semua, I'm going to be the next Disney of Asia. Tapi saya rasa sekarang saya dah hampir dah kat situ. Kita ada segala-galanya, pelesenan, kita ada restoran, kita ada akademi yang mengajar animasi ni, semua ada dah. Cuma yang tak ada lagi taman tema. InsyaAllah saya akan bangunkan. InsyaAllah. Semoga harapan ataupun cita-cita tu akan direalisasikan satu hari nanti. Terima kasih kita ucapkan kepada tetamu-tetamu kita yang sudi membincangkan tentang ke mana agaknya arah ataupun harapan dunia animasi. Dan kepada anda, kita ada conclusion tadi yang sebagai kesimpulan, filem animasi Malaysia mempunyai jenama yang cukup berpengaruh dan juga mempunyai nilai-nilai budaya yang sangat tinggi untuk diperkenalkan di luar negara. Kita ucapkan terima kasih kepada dua orang tetamu kita. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Ingat, jangan lupa kita temu janji kita minggu hadapan dengan topiknya mungkin lebih menarik ataupun bersama dengan tetamu-tetamu kita. Kalau nak tahu, kena pastikan anda bersama kita. Temu janjinya setiap hari Sabtu jam 9 malam di Facebook Finas Malaysia. Untuk itu, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih, Haji. Siapa kau ni? Aku, Mega Mato. Hah? Mata-mata? Mato-mato? Mega Mato lah. Mana aku dapat wabak canggih tu? Tu yang aku nak cerita dengan kau ni.